Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Hello, hello. Selamat datang pada tetamu istimewa kita hari ini dan selamat datang juga semua pada yang orang kata orang kata penonton kita yang sedang kita bersiaran di Facebook ya sekarang Hotfile Official. Alhamdulillah hari yang kita tunggu-tunggukan sebenarnya sangat istimewa dapat bersama dengan tetamu kita hari ini, Tuan Azhar Osman kita, salah seorang penggiat seni yang orang kata satu masa dulu agak aktif tapi agak terbantut perjalanan kerjaya dia disebabkan masalah pahadaman yang dihadapi ya. Okey. Betul. Macam hari ni puasa? Alhamdulillah semua okey. Abang okey puasa Okay, alright. So, okay, di sini saya rasa ramai sangatlah. Macam Azhar, saya panggil Azhar macam Azhar sendiri dah orang kata dah melalui satu episod yang tak pernah disangka-sangka akibat orang kata tak dapat jaga makan dengan baik. Okay, alright. Hello. Okay. Hello, okay. Hilang juga. Terkeluar pula begini. Tiba-tiba terkeluar. Okay. Sorry, kita sepatutnya memang patut duduk sama-sama dekat satu tempat studio kita, tapi disebabkan PKP kita tak dibenarkan untuk merentas, so kita fahamlah masalah yang kita hadapi. So alhamdulillah, tapi dengan ada teknologi kita boleh walaupun jauh, yang penting message yang kita nak sampaikan hari ni. Betul. Alright. Betul, Bang. So rasanya daripada MV tadi ramai dah recall sikit lah siapa dia Azhar Osman. Pernah satu masa dulu dengan siapa? Kalau nak cerita sedikit sebanyak sejarah profession sebelum ni. Okay. Kalau sebelum ni yang mana tahu mungkin kita orang berasal daripada sebuah grup duo Azhil, di mana saya dan juga Ahil Husaini lah. Tapi lepas tu masing-masing bawa haluan sendirilah. So di situ permulaannya lah sampailah sekarang, sampailah saya menghadapi masalah penghadaman tu dan juga sembuh. Jadi dekat sini saya nak kongsi lah. Boleh saya mula bang maksudnya? Silakan. Boleh. Okey bang. Ini sedikit screenshot yang kita nampak ni adalah your status kan? Ini betul. Yang ni masa tahun ni juga awal tahun di mana masa ni saya dah mula nak sembuh lah masa ni. Sihat. Masa ni dah mula nak sembuh. Alhamdulillah, tapi sebenarnya sebelum sakit tuan hapus apa-apa kan? Sebelum saya rasa ambil masa setahun lebih untuk saya post yang ni, yang abang tunjuk sekarang ni. Saya rasa ambil masa setahun lebih kot sebab saya menyepi lama gila daripada sebarang media sosial. So memang abang tahu lah bila kena benda tu kita tak ada mood langsung nak layan. Kita nak buat apa pun tak jadi kan. Nak buat apa benda pun tak boleh. So lalas saya sedar tak sedar dah setahun lebih saya tak post. So saya nak cerita sikit bang kat sini. Baik, silakan. Tapi saya nak mulakan dengan waktu saya sihat bang. Saya nak cerita apa yang saya suka makan waktu saya sihat ni. So benda ni ramai yang terlepas pandang. Macam saya terus terang saya cakap masa saya sihat dulu, saya rasa saya kebal. Saya rasa saya memang kita kebal lah. Memang dalam badan saya ni ibarat konon-konon ada antibiotik lah konon-konon. Tak takut apa pun kan, belagak ni. So semua benda saya bedal. Antara makanan favourite saya memang fast food. Segala McDonald's, segala KFC, segala burger, rata burger begitu sahaja, pizza, kuih muih, tak payah cakap lah. Yang daripada tepung ni semua favourite saya. Termasuklah dessert pencuci mulut yang daripada tepung. Memang saya ambil tak peduli lah orang cakap apa pun, saya makan je. Tapi yang paling saya suka makan adalah makanan mi segera. Mi segera daripada Maggi, cakaplah daripada ghost pepper ke, Maggi 3 kali pedas ke, berganda-ganda pedas ke, itu favourite saya. Saya tak boleh hidup tanpa pedas. Tapi bukan pedas yang organik, tapi pedas yang preservatif, kimia, yang memang buat bila kita makan tu kita rasa telinga berdesuk keluar angin macam apa kereta api kan. Itulah saya punya makanan favourite dulu. So duk makan memang champion lah, orang pun tak boleh nak beat lah. Kalau nak ada pertandingan makan pedas tu saya menang. Bangga diri tu. Kalau orang cakap bahaya Zah, jangan makan banyak sangat benda macam ni sebab preservatif kan. Saya tak nak dengar, saya macam alah tak ada apalah, badan aku kebal kot. So bertahun-tahun duk hadap benda tu kan. Akhirnya bila tahun 2019 bulan Ogos sebab saya ni seorang yang kuat juga bersukan, especially badminton. So satu malam tu
sebelum saya nak pergi badminton ni, saya ingat last makanan bang, last makanan yang saya makan sebelum saya pergi badminton, mi kari. Saya ingat lagi masa tu dekat Secret Recipe saya order mi kari abang. Masa tu nak makan, nak bagi full ni, nak bagi energy untuk badminton ni. So saya makan mi kari masa tu, memang makan kau-kau mi tu memang habis lah, licin. So lepas tu dalam on the way nak menuju ke court badminton tu, saya mula rasa macam pelik tau. Ni first time tu bang, first time saya mula hadap simptom yang saya tak tahu datang dari celah mana. So saya macam, apa saya rasa macam bergelora, dada ni bergelora gila. Rasa macam berombak-ombak dekat dada sampai ke perut. Saya mesti pelik macam apa benda ni kan, tapi saya abaikan lagi. Saya macam tak apalah, ni tak ada apa-apa kot. So pergi lah badminton, main dah lah makan mi kan. Lepas tu main badminton pula, main badminton. Dalam tengah main tu, dah lah point tengah ketinggalan. Lepas tu tengah stres nak kejar point, tiba-tiba so tiba-tiba je saya terberhenti sekejap, saya tak boleh nak teruskan. Saya macam duduk dekat tepi court, saya rasa macam dia pedih tu attack sampai ke hulu hati, sampai ke perut. Dia pedih yang menusuk tau, macam jarum. Kita ambil jarum, kita cocok perut-perut tu. Mengucup perut-perut tu. So lepas tu Okay, so lepas tu saya memang terus stop main. Saya duduk kat tepi. Saya macam saya ibarat masa tu rasa macam nak berguling-guling pada sebab dia punya sakit tu, dia punya pedih. Dia punya pedih. Pedih. So tapi masa tu lepas tu saya minum air putih lah, apa semua, air kosong, air mineral. Lepas tu dia macam hilang sekejap tu bang. Bila hilang sekejap tu saya rasa macam okey, dah baik ni. So on the way balik tak ada pergi klinik, tak ada apa. Saya just terus balik rumah je, rehat. Lepas tu sehari, 2 hari, 3 hari tak ada apa-apa tu bang. Saya sehat je, saya okey je. Tapi tiba-tiba bila masuk hari keempat, sebab dalam masa 3 hari tu saya still bedal macam biasa lah bang. Bedal KFC. Yalah, kita tak tahu kan. Kita tak tahu masa tu. So saya makan lah pedas yang Maggi 3 kali pedas ni semua, memang letak serbuk cili, preservatif, kimia-kimia. So masuk hari keempat, benda tu datang yang kau-kau punya. Simptom lain pula kali ni, sesak nafas yang memang tak tahu celah mana nak bernafas bang. Nak bernafas guna hidung pun tak boleh, mulut pun tak boleh. So saya tak tahu macam nak bernafas. Saya macam, masa tu malam lah bang, malam kan. So saya tak tahu macam nak bernafas. Saya dah sampai duduk pukul 11 malam, saya duduk kat katil, saya macam tak tahu macam mana nak bernafas. Orang cakap gasping for air kan. So macam apa nak buat ni? Saya call semua orang semua, apa ni, kenapa susah nafas ni semua. Tapi saya tahan lagi bang. Saya punya perangai pula, saya takut gila nak pergi klinik ke hospital ke. Saya tahan lagi bang. Saya minum air putih kat bawah semua. Okay, lepas tu lalas macam okey, macam surut. Lepas tu next day kena lagi. Makin teruk. Lepas tu simptom dia dah makin berjadi-jadi daripada sesak nafas. Dia dah cocok perut balik macam hari tu. Lepas tu sampai ke dada kali ni, rasa sakit jantung, rasa sakit macam hati. Kita tak tahu sampai saya fikir dah kronik. Lah masa tu. Saya fikir macam ni confirm aku ada sakit jantung. Lepas tu tangan degil bang. Nak Google pula. Tangan Google nak degil, nak Google, keluarlah kanser bagai semua lagi lah. Masa tu terkeluar air mata jantan bang. Tu tak boleh nak buat apa. Air mata jantan. Kan pukul 3-4 pagi tak boleh nak tidur. Terkeluar air mata jantan. Lepas tu menangis bang. Memang menangis yang kau-kau punya. Fikir dah nak mati lah, apa semua, sakit tak boleh tidur. Saya 4 hari straight tak tidur bang. 4 hari straight tak tidur sebab sakit tu. So masuk hari kelima baru saya ada kekuatan sikit, saya pergi klinik. Saya pergi klinik dulu, tak pergi hospital pun. Saya pergi klinik dan doktor sahkan saya gastrik macam biasa lah bang. Dia cakap saya gastrik. So ubat-ubat yang diberi pun abang pun tahulah, mestilah ubat yang putih ke apa. Yang lepas tu dia bagi macam ubat wanita, pil-pil semua. Ya, pil kita bagi tahu lah. Pasal kita tak boleh detail sangat dalam ni Azhar. Okey, faham. Kita nak bagi tahu pengalaman-pengalaman, kita tak bagi tahu dalam segi brand-brand tu, makanan segera apa semua tu sebenarnya ikut kemampuan masing-masing, tapi kita faham actually benda-benda tu akan mendatangkan mudarat lah. Saya rasa semua orang faham lah. Cuma mungkin kita letak sinonim lah dekat sini kan. Tak lagi ada yang ni pula, ada yang marah pula. Anyway, dia balik kepada kekerapan. Benda tu. Kita nak bagi tahu yang sebenarnya maknanya Azhar dulu memang makan makanan segera ni memang boleh kata macam makanan ruji lah, betul? Makanan harian bang. Setuju. Sebab saya rasa antara nasi dengan mi segera ni semua segala makanan-makanan yang fast food, orang cakap saya lebih makan fast food lah, lebih banyak. So memang itu adalah rutin. Kalau tak ada tak boleh lah. Especially yang pedas-pedas kan. Especially yang pedas-pedas ni semua memang favourite saya lah. So daripada situlah saya tahu. Lepas tu sampailah saya
ikhtiar sendiri awal-awalnya. Ikhtiar sendiri, mula-mula saya tak pernah percaya kalau orang cakap, kau jangan makan ni lah, jangan makan tu. Saya macam, apa kena-mengena dia, biasalah. Sebab first time kita tak tahu apa-apa kan. So awal-awalnya abang pun tahu saya try madu lah dengan cuka apple kan, semua dengan batu sauda. So awal-awalnya biasa dia ada on off, sekejap baik, sekejap tak. Tapi masa tu kita naif lagi pasal pemakanan ni bang. So bila saya dah baik sikit pun, saya masih makan lagi burger, daging burger. Sebab kita masih naif kan, kita tak tahu benda ni. So bila sampai satu tahap, bila saya berjumpa abang, so saya tahu apa masalah yang sebenarnya melibatkan pemakanan. Okay, baru saya lebih confident. Saya lebih confident sebab selama ni ada je orang yang bercakap pasal pemakanan ni, saya macam endah tak endah. Tapi bila orang yang sendiri alami macam abang kan, berkongsi cerita abang semua. So bila saya dengar macam okay, aku rasa dah sampai masa untuk aku tinggalkan semua benda-benda yang sentuh dulu. Kan, tepung ke apa ke, kimia-kimia pedas-pedas. Berapa lama Azhar, agak-agak Azhar lah dalam orang kata sebelum, maknanya Azhar amalkan sampai rasa macam keluar simptom yang mengah macam Winton tu, agak-agak berapa lama lah consume makanan proses ni dalam kira, kalau boleh dikira tahun lah. Okay, tahun agak-agak. Okay, sebab tu saya pernah nasihat kawan-kawan saya juga, sebab abang baik saya dah makan benda ni sejak form 5. Sejak 17 tahun, mungkin bawah lagi daripada tu, 16 tahun, 15 tahun. Saya dah memang makan burger lah, segala benda-benda pedas. So, abang baik bertahun-tahun tau, 20 lebih, semua 29, 20, 30 pun saya tak pernah kena apa-apa pun. So, saya confident lah. Biasalah kita macam, antibody aku kuat kot, aku sihat. So, sekarang ni bila saya tahu benda tu dah kena, saya nasihat kat orang, jangan rasa kau dah 30 tahun hidup, kau makan pedas, kau makan chemical ni semua okey, kau rasa kau takkan kena. Kau tak tahu. Kau takkan pernah tahu bila masa kau akan kena benda tu. Benda tu akan attack kau anytime, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, kita tak tahu. So macam saya pun dulu saya duk belagak-belagak kan, tapi sekarang ni saya jumpa member saya nasihat dulu, saya minta maaf kat dia, sorry away. Sebab dulu kau pernah nasihat kau tak dengar semua. So saya dah sekarang saya pula menasihatkan orang kan, yang mana kuat pedas semua. Alhamdulillah. Betul. Tapi pedas organik tak apa ke bang? Dia kalau tak ada masalah. Sebenarnya chili tu yes, dia ada peptin dalam. Sebenarnya dia banyak membantu actually. Khusus, tapi masalahnya sekarang balik pada cerita Azhar tadi, itulah dia, kita sebenarnya nak bagi awareness lah. Sebenarnya apa yang kita buat di sini adalah awareness, kesedaran pada especially golongan muda yang barulah kami ni. Saya kenalkan sikit diri lah untuk yang mana tak tahu, walaupun dia orang duduk kat page kita kan, page profile ni. Actually kita ni adalah originated daripada Tuan Azwan Zainal, which is pereka kepada MBB ni. MBB ni makan bagi betul Makan bagi betul satu program diet yang untuk menyokong produk-produk yang mana bersama kita lah, especially yang di belakang saya ni lah. Nanti kita introduce satu-satu lah lebih kurang. Tapi yang paling penting sebenarnya awareness yang kita nak bawa ni, nak tunjuk dekat orang yang macam Azhar cakap, semua orang tak kebal. Memang tak akan kebal dengan benda ni. Yang lagi satu yang saya perasan adalah kebanyakan apa orang kata pesakit yang datang minta bantuan kita, dia makin muda. Dia makin muda. Jadi dan kalau ikut statistik pun memang benda ni dah boleh kata dah terlalu popular dah, masalah peradaman ni. So kita tahu dia disebabkan dietary program tu, maknanya pemilihan makanan zaman sekarang. Lepas tu dengan orang kata apa, lifestyle, cara hidup kita lah di bandar besar. Walaupun minta maaf lah, dulu nak dapat restoran makanan segera 24 jam ni dekat bandar-bandar besar je. Tapi sekarang dekat kampung-kampung pun ada dah. Betul tak? Jadi betul. Saya rasa tak ada siapa pun yang disebabkan orang kata zaman yang fast moving ni, tak ada siapa yang akan terkecuali. So balik pada Azhar, masa time kena tu, apa resource, apa sumber yang orang kata berapa lama nak mencari sumber tu? Maknanya bukan kita tahu, bukannya benda tu baik cepat kan. Macam Azhar pun berapa tahun sebenarnya total daripada start sakit tu sampai jumpa jalan lah, cahaya ni, berapa lama? Betul. Okey, sebenarnya benda ni ambil masa 2 tahun juga bang. Saya kena Ogos 2019. Lepas tu abang kan 2020 sepanjang tahun tu saya bergelumang je. 2020 tu sepanjang tahun daripada Januari sampai Disember saya bergelumang je dengan masalah ni.
So betapa lamanya kan benda ni nak adapt. Ada on off. Ada satu ketika bang, 2 bulan macam tu saya macam sihat tau. Tapi ni lagi satu nasihat untuk orang lain juga. Bila saya rasa 2 bulan macam aku makan apa pun okey je ni. So masa tu saya amalkan macam cuka apple, batu sauda, madu. So saya rasa masa tu macam macam okey kan. Lepas tu degil tu datang balik. Syaitan bisik ke telinga, pasal kau dah boleh makan ni. Kau dah sihat ni kan. Baru-baru sebulan lebih je rasa macam okey lah. So lepas tu saya start balik degil, makan roti canai. Saya makan balik segala apa yang macam tu, Maggi teringin dah lama ni kan bang. Bang macam okey makan balik lah apa semua. Makan balik, lepas tu lalas kena balik bang. Kena ni lagi teruk daripada awal dulu kali ni. Bila second round dia punya kena ni lagi teruk. Semua ni berlaku dalam tahun 2020 bang. So bila kena kali kedua ni dia lagi teruk. Bila dia lagi teruk ni saya terus trauma. Masa tu saya kena lagi tak boleh tidur, simptom sama berulang kali datang. So saya dah trauma. Saya memang nak tinggalkan terus. Saya dah nekat dekat diri sendiri. Saya cakap nak tinggalkan. Memang aku tak boleh makan ni semua macam preservatif, benda tepung ni semua memang aku nak tinggalkan. Tapi pada masa sama susah nak sembuh bang. Saya try. Cakaplah ubat apa-apa bang. Saya dah try semua. Segala jenis ubat apa semua saya akan beli. Saya akan try. Sama lah tu. Kan? Saya mesti nak try punya. Orang cakap, Yazon ni bagus ni. Okay, try, beli, order. Tapi on off. Sekejap baik, sekejap tak. Sekejap datang balik. Dan kita pantau sana pun datang balik. Dan sampailah penghujung tahun 2020 kalau tak salahnya. Wife kepada abang sendiri. Okay, wife kepada abang sendiri. Dia... Shout out to her. Dia lah punca out. segala-galanya. Perjumpaan kita kan. Punca. Betul bang. Betul. Dia lah punca segalanya. Dia DM saya bang. Ada 2-3 kali juga tau. Mula-mula saya, abang tahu lah saya pun dalam keadaan sakit masa tu. So bila saya nampak macam, aduh tak adalah, tak tipu lah ni. Tapi bila saya nampak. Dia big fan. Dia fan. Betul, dia peminat Azhar. So dia rasa macam terpanggil nak bantu. Betul bang. So bila saya tengok ayat dia, saya nampak keikhlasan tu bang dekat ayat dia. Macam nak tolong saya, macam tak ada niat apa-apa pun. So saya macam nak try lah sebab dia hantar gambar Haufai tau masa tu dekat saya tau. So saya macam Haufai, lepas tu saya try lah Google semua. Saya try Google semua. Untuk awalnya saya buat pembelian. Sebab masa tu wife abang dia tak bagi tahu lagi untuk kontak siapa beli kau. Dia just tunjuk produk tu. So saya macam Google ada lah. Saya nampak nampak Abang Azwan ni dia ada senaraikan nama-nama ni. So saya kontak lah Abang Zul. Saya lagi Abang Zul. So saya dapat lah kotak pertama. Saya try. Saya minum. Dalam masa nak habis kotak tu lah. Masa ada berapa sencit dalam tu kan. So saya dapat satu perubahan tu pelan. Tempat sampai kan. Ada syarikat Korea buat hal tak sampai-sampai. So abang betul. kena turun padang. Abang kena turun padang and Yes. delivery. Betul. Yes. Abang turun padang dan delivery. So itu first time kita jumpa masa tu. Dan first time juga saya minum Haufai dan alhamdulillah kesan dia pelan demi pelan. Ini first time bang, Ni saya memang just jujur lah saya bagi tahu kan sebab first time sebab selama ni ubat yang saya makan selama ni semua on off, sekejap baik sekejap tak. Tapi bila saya try Haufai ni, tapi pada masa sama sebab saya beritahu abang tadi saya dah trauma kan dengan makanan. So benda tu membantu saya. Benda tu sekaligus membantu saya sebab masa saya amal Haufai ni saya dah memang trauma dah. Saya tak sentuh tepung, saya tak sentuh segala fast food, saya tak sentuh preservatif semua saya tak sentuh bang. So bila saya dapat Haufai ni saya abang nasihatkan saya pula MBB kena jaga kan. Makanan kena jaga semua. So saya automatically dah memang tolak benda tu. So saya rasa okey ni. Aku rasa senang untuk aku terkejut juga kan. Ni kan. So lepas tu saya pun minum. Saya pantang kau punya, saya tak sentuh apa yang tak patut. Lepas tu pelan-pelan bang, first time saya tak kena simptom selama berbulan-bulan jugalah. So tapi benda tu saya teringat saya punya pengalaman yang hari tu beria rasa dah baik kan. Lepas tu saya bantai balik kena. So sekali ni saya memang okey tak apa, aku nak tolak selama-lamanya. Ni saya punya sendirilah, saya punya peribadilah, saya memang tolak selama-lamanya tepung apa yang tak patut. Tapi saya amalkan lagi Haufai sampai sekarang dan alhamdulillah tahun 2021 kira orang cakap sinar baru untuk saya sebab saya rasa sihat. Which is sihat ni lah yang paling penting dalam hidup kita. Walau macam mana pun sihat ni yang paling penting dalam hidup. Baru sekarang saya menghargai sihat tu bang. Serius saya cakap. Dah 2 tahun, 2019-2020 kita macam endah tak endah je kan. Tapi bila jadi macam ni baru kita tahu ya Allah pentingnya nikmatnya sihat tu boleh tidur. Baru kita tahu benda tu. Kerja pun terganggu betul. Tak ada apa progress betul tak? Betul. Nak buat apa pun tak boleh. Nak buat apa tak boleh. Saya nak kerja dekat balik tabir, saya kadang-kadang kerja balik tabir untuk lagu-lagu semua pun terganggu, tak boleh nak buat apa pun. So saya banyak spend time kat rumah
dah macam orang anxiety bang, nak keluar bilik pun takut kan, tak boleh Yes. nak buat apa. Lepas tu saya ganggu orang je bang. Kerja saya ganggu orang tu. Weh, kau pernah rasa tak simptom macam ni? Kau pernah rasa tak macam ni? 10 kali benda yang sama saya ulang. Sampai kawan-kawan pun tak boleh nak tidur kan, nak layan saya. Tapi sebenarnya orang okey, orang bagus saya. Sampailah saya jumpa Halfai dan juga MBB, saya percaya sebab bila saya minum Halfai, lepas tu MBB, saya jaga pemakanan juga pada masa yang sama. Memang benda tu sangatlah membantu. Sangat-sangat membantu. Pelan demi pelan saya rasa macam saya punya proses penghadaman ni makin fix. Makin daripada teruk, dia jadi makin baik. So memang alhamdulillah saya terima kasih lah dekat abang dan juga wife. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih semua. Sebenarnya kami ni banyak, kita pun sebenarnya abang pun apa kata daripada bekas pesakit juga. So, memang kita banyak berterima kasih tentang jalan yang dah ditunjukkan tentang oleh OFI dan MBB ya, Tuan Azwan kita. So bukan kita je, ada ribuan alhamdulillah testimoni apa orang kata kes abang sekarang pun handle banyak macam Azhar. Ada lagi ramai kandidat ya, kita dalam grup kita tahu siapa yang sihat, siapa yang dah sihat, siapa yang belum sihat. Ramai sangat golongan profesional, golongan macam-macam career lah yang alhamdulillah dah berjaya dapatkan kembali dia orang punya hidup. Bukan senang, macam abang pun sama juga. Kalau you duduk dalam bilik, saya pun memanglah itulah kerjanya. Duduk dalam bilik takut nak pergi mana-mana, always ingatkan kematian. Kita rasa macam kita lah, Azhar okey lagi lah kot. Orang kata bukan, kata okey. Mana mengalami benda ni dalam waktu yang muda. Betul. Faham tak? Jadi untuk orang yang tua ni mungkin dia lagi impact dia. Tapi orang muda, orang kata pun rasa kesian juga. Because awal-awal dah terpaksa melalui satu pengalaman yang traumatik. Kalau tak jumpa, kalaulah kata tak jumpa ikhtiar jalan yang betul, macam Azhar okey juga. Macam abang about 2 years juga untuk mencari sana sini hulu ke hilir. Dah jumpa Hofai pun masih degil lah satu juga kan, tak MBB. Betul. Raja Hofai betul-betul nekat buat MBB dan jalan Hofai tak sampai pun 2 kotak. Betul. Tak sampai kotak pun saya. Azhar pun rasanya dalam 2 kotak kot rasanya settle. Sama. Dalam 2 kotak je bang. Saya rasa terus macam best gila. Tapi sampai sekarang saya masih nak minum lagi. Saya nak jadikan sebagai suplemen. Itu maintenance lah. Itu lah. Kita bukan pasal tempasan. Tapi sebenarnya dalam MBB ni ilmu yang kita nak sampaikan tu yang penting. Betul. Pasal kita tahu bila kita sampai ke ilmu ni, orang tu boleh jaga diri dia dah. Dan dia boleh jaga orang-orang keliling dia. That's why kita ada community kan. Azhar pun part of the community. So saya rasa, abang rasa lah yang best pun abang tertarik dulu dengan OFI MBB ni sebenarnya bukan dia orang kata provide produk je, tapi dia provide support tu. Kita ada para dietek kita yang malam. Betul bang. Sebab saya nak menyampur sikit. Sebab bila kena ni, kita memang kerja nak cari orang tu bang. Kita memang kerja nak cari orang je untuk kita lega bila kita dapat dengar dia pun ada simptom yang sama. Contohnya dia ada gastrik ke apa kan. Kita nak cari support kan. Kita nak support bang. Betul. So bila Halfai ni menyediakan MBB dan juga orang yang macam abang kan yang membantu sekali. Saya rasa macam, benda ni adalah satu yang memang saya perlukan, which is abang pun tahu saya pernah cakap dengan abang, saya kacau beratus kali boleh kan bang? Boleh kan saya kacau abang beratus kali kan. So memang kita perlukan benda tu dan kita dapat benda tu. So memang tak ada apa lagi yang kita minta lah selain berterima kasih lah banyak-banyak. Alhamdulillah. Seronok. Nampak gaya ni adakah nak tanya jugalah selain orang kata apa, ada tak kawan-kawan yang kenal yang dalam masa sakit tu Azhar kenal kawan-kawan lain atau rakan perjuangan lain yang mengalami masalah sama. Pasal kita nak tahu juga berapa ramai yang kita kenal keliling kita yang makin ada masalah ni. Because kita tengok pun ramai geng-geng orang kata penggiat seni pun banyak yang terkesan oleh benda ni, betul tak? Betul. Sebenarnya ada bang beberapa kawan saya dalam 5-6 orang juga yang ada masalah yang sama. Ada yang GERD, ada yang gastrik saja, ada yang anxiety. So saya berkongsi benda ni semua dengan dorang, which is masa saya teruk kena tu, dorang ni lah yang saya kacau bang. Dorang kacau sebab dorang ni ada di kalangan dorang yang memang dah alhamdulillah sembuh. Ada yang dah sembuh, ada yang masih kena lagi tapi disebabkan dorang dah tahap legend, dorang boleh kawal semua. So saya banyak berkongsi dengan dorang lah. Macam mana kau pernah rasa macam ni tak, macam tu tak. Tapi walau macam mana pun memang community kita ni memang akan ada punya, confirm yang akan ada, cuma dorang mungkin tak jumpa solution lagi. So macam saya pun banyak
kalau macam saya dah jumpa Hafai ni semua, saya banyak bagi tahu kat orang. Once kalau kau nak try nanti bagi tahu aku akan serahkan nombor telefon siapa yang patutlah untuk try. Macam tu. Pelan-pelan kita akan, betul. orang kata Azhar akan jadi orang kata apa, part time dietitian kan nanti kan, bila dah kira betul. ni. InsyaAllah kena menuntut ilmu dengan abang dulu, lepas tu saya boleh jadi. Kita bantu balik masyarakat, yes, no problem. Betul. Sebenarnya itulah balik pada soalan abang tadi, itu yang kita risaukan kerana makin ramai orang yang makin terkesan dengan masalah peradaban ni. Bukan kita nak kena faham efek dia tu sebenarnya lebih orang kata apa, lebih besar, bukan pada individu tu saja. Contohnya kalau seorang ketua keluarga kena penyakit macam kita, betul tak? Azhar memang bujang lagi. Orang kata, dan mungkin orang kata tiada, orang kata belum lagi bakal lah. Bakal. Belum InsyaAllah. Jadi betul. Bayangkan kalau seorang ketua keluarga yang kena hadapi masalah ni, apa rasa pada keluarga tu? Memang abang rasa memang jam. Pasal abang pernah merasai lah. Tapi itulah kata. Jadi maknanya anak, isteri atau suami akan terkesan kerana dia orang tak faham kan sakit kita. Macam Azhar pun pernah duduk kot dalam keadaan di mana minta sokongan, tapi ada yang endah, ada yang tak endah. Betul. Ada yang tak layan. Dia yang macam respon-respon biasa yang saya tak jadi macam contohnya jadi macam kita dah luahkan tapi jawapan dia tu biasa lah, nanti okey tu, nanti lama-lama tu okey lah. Apa tak, saya macam astaga, tak membantu langsung. Benda tu normal lah, benda tu. Okey lah juga kawan-kawan dia jawab kan. Itulah. Kecuali yang ada macam 5-6 orang saya sebut tu yang ada masalah yang sama, ada orang akan bagi kau akan bagi jangan makan ni, jangan makan tu. Sama kadang-kadang. Memang sama. Cuma biasa tu biasalah kita antara praktik tak praktik kan, sampailah kita jumpa orang yang betul-betul kita macam okey aku nak ikutlah cakap contoh macam Cik Adib kan. So macam kita tahu kita confident benda tu. So macam kita ikutlah. Tapi sebenarnya itulah kata, kalau orang cakap secara general kan, secara kasar, kita faham, okey, makanan tak sihat ni, makanan proses tak sihat, okey. Tapi orang tak tahu exactly apa dia buat untuk kita rasa tak sihat tu. Tapi dalam MBB, Tuan Azwan dia dah siap buatkan satu archive di mana dia ajar exactly, okey, rasa cucuk dada, kenapa? Rasa sesak nafas, kenapa? Apa yang sedang terjadi? Dan info tu dia bagi percuma dan dia ajar memahami benda tu. Jadi kita tahu patutlah makanan tepung komersial ni memang tak ngam ni kan sebab ni bila aku jadi sesak makan dia akan jadi sesak gini kerana something. Jadi yang seronoknya dia bukan bagi macam secara rata. Mana pukul rata je. Jangan makan ni. Aku tak bagi tahu reason why. Tapi dalam MBB kita bagi education. Okey, tak boleh makan sekian, boleh makan sekian tapi tak boleh makan sekarang, contoh. Nanti kena plan-plan, baru kita tahu. So orang tu akan tahulah progress dia. So dekat situlah rasanya bezanya orang kata apa yang Hafai ni dan MBB offer rasanya untuk sakit masalah peradaban. Mungkin ada banyak lagi orang kata ikhtiar masalah peradaban kat luar sana, tapi dia tak datang dengan guide. Dia tak datang dengan knowledge, dia tak datang dengan support group. Jadi untuk orang kata satu adalah harga yang amat-amat murah bagi saya lah, mampu milik lah daripada kita nak bayar kos hospital yang tinggi. Lagi satu, bila dah tak boleh buat kerja, apa yang boleh dapat? Pendapatan tak ada. No income. Kan? Lagi susah hati. Azhar pun mungkin dah melalui kan, apa pun tak boleh buat. Abang pun dah merasai. Balik pada cakap tadi lah, bukan seorang tu aja akan effect. Kalau kena masalah peradaban ni, the whole family, orang kata komponen family tu, anak ke, tambah kalau ada anak kecil. Yang tak bestnya kalau ibu ataupun kawan isteri yang kena, lagi jam lah bagi saya. So kita tak nak dia orang ni tak ada, tak ada bantuan. Kalau boleh datang dengan kita. Kita bukan actually nak orang kata nak jual barang, terus terang cakap. Because kalau jual barang yang sedikit tu dengan support yang kita bagi, tak tahu lah, Azhar, you be the judge. Rasa-rasa berbaloi lah. Jaitek 24 jam standby, boleh menjawab soalan 24 jam sehari. Lambat sikit tu biasalah, ramai kan, terlalu ramai kan. Ada ribuan orang. So dengan kelas-kelas Zoom-nya. Jadi kalau kata proses pimpin tu dia panggil, memimpin untuk sembuh tu, dia jadi cepat. Pasal Azhar pun alami dah, consume, saya pun alami dah consume,
Tak sampai 2 kotak, Alhamdulillah. Betul? Simptom saya banyak sangat berkurangan. Dah Betul. ada orang kata dah boleh get up lah balik kan. Boleh Betul. balik. Dah tahu dah apa yang boleh buat benda tu. Orang kata Betul. memburukkan lagi keadaan ke apa ke. So nak tanya bila kita dah sembang setakat ni kan. Apa orang kata apa yang maybe Azhar nak sampaikan pada rakan-rakan yang sama baya ataupun golongan-golongan yang muda ni, because mungkin diorang tak tahu apa yang you alami. Kalau you nak cerita betul-betul alami je, rasa macam mana you nak cerita betul-betul. Kalau orang cakap aku senak sakit perut, guling-guling tu, kau tahu tak rasa dia macam mana? Maksud dia sebenarnya kan. Lepas tu takut mati, orang sebut takut mati, tahu tak exactly takut tu macam mana? Betul. Ada apa-apa yang nak di-share atau pesanan, go ahead. Okay. Saya memang nak tegaskanlah dekat especially yang anak-anak muda sekarang ni, jangan ambil ringan benda ni. Okay, jangan ambil ringan pasal pemakanan semua, sebab saya salah satu contohnya bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun survive. Makan segala chemical pun tak ada masalah pun, tapi bila nak kena serang tu, kita takkan tahu bila. Kita tak pernah tahu antibody kita kuat macam mana. Kita tak pernah tahu, kita takkan ada alat boleh mengesan. Dia satu penyakit yang condition yang progresif dia panggil. Dia progress. Selagi kita buat dia progress, tapi cuma sampai satu masa tu dia akan ada limit dia. Dan then you akan dapat all the trigger. Itulah kata. So jangan ambil ringan pasal benda-benda ni, pemakanan. Okay, dan korang kena dapatkan orang yang betul-betul tahu pasal pemakanan. Even saya dulu pun buat silap juga. Okay, contohnya macam masa saya tengah teruk kena setahun tu bang, saya duk makan bubur je. Setiap hari bubur. Saya makan bubur. Which is saya dengar okay, orang semua makan bubur, saya makanlah bubur bang kan. Bersulam-sulam semua pun tak ada masalah. Dan bila saya jumpa abang baru saya tahu sebenarnya bubur tu salah. Patutlah saya pelik kan makan bubur pun macam tak reda pun apa yang saya kena kan. So macam korang kena make sure semua orang kena dapatkan info yang betul daripada orang yang boleh korang memang betul-betul percaya, dan especially yang bekas pesakit kronik macam Tuan Adib kita ni. Okay, yang korang tahu dia adalah bekas pesakit kronik, dan orang yang macam tu korang patut dengar. Okay, dan tahu betul apa yang patut korang makan, patut tak makan, boleh makan. Okey, masa saya buat silap juga bang dulu. Saya ingat tak boleh makan lauk pauk. Habis mak saya masak semua saya tak makan. Saya tengok jelas sedapnya lah mama kita masak pula, mana ada letak MSG apa. Kan memang pure organik. So tapi saya tak makan setahun lebih bang, saya tak makan. Saya tengok je. Rupanya bila jumpa abang baru tahu boleh makan. So bila saya makan masa tu mak saya semua tak ada apa-apa pun. Saya okey je kan. So macam ya Allah dunia. Taklah susah sangat sebenarnya. Orang tak susah sangat. Semua benda tak boleh makan. Yes. Betul. Kita ada soalan daripada Tuan Muhammad Ikmal Simon. Alright. Salam Cik Azhar. Berapa lama ambil masa untuk sembuh selepas mengambil produk Fight? Okey dah, tadi dah jawab lah. Okey, betul. Saya ambil masa tak lama sebenarnya. Okey, dalam 2 kotak half fight. So bersamaan dengan 2 kotak tu ada 20 sachet. Ya, betul. So dalam bulan lebih lah, tak sampai 2 bulan pun. Kira tak sampai 2 bulan lah saya dah sembuh. Tapi make sure Muhammad Ikmal Muhammad Ikmal Simon make sure MBB tu yang paling penting sebenarnya tau. Okey, macam abang Tuan Adi kita cakap memang half fight ni membantu kita untuk support. Tapi kalau MBB kita ke laut, apa pun tak adik, dia akan datang balik. So make sure pemakanan tu paling penting. Betul. Specialnya sebenarnya MBB tu. Betul. MBB tu paling penting. So make sure Muhammad Ikmal, make sure minum Halfai ni pada masa sama, jaga makan tu. Memang kau saya. Okay, of course daripada 62 kg sekarang saya dah 54. Daripada 62 dah turun 54. Tapi kita kurus yang sihat. So saya okay. Saya tak ada masalah pun sebab kita kurus yang sihat, bukan kita kurus yang sakit. Kita kurus yang sihat sekarang. So alhamdulillah, betul. Makan pun nak cerita sikit bulan puasa. Berapa kali makan? Cerita sikit. Apa dia? Orang tengok energi. Cerita sikit berapa kali makan masa bulan puasa ni. Kalau tidak tak boleh puasa kan tahun lepas. Okey, itulah keajaibannya bulan puasa ni. Saya sebenarnya bulan puasa tahun ni daripada first Ramadan, saya makan sekali saja, which is waktu berbuka sahaja. Sebenarnya saya makan waktu berbuka saja, tapi dalam kuantiti yang memang memuaskan, memang kita kenyang, kita happy. Mengenyang je lah. Saya masak contohnya ayam, masak kicap apa, saya makan nasi memang kau. Lepas tu ayam semua, lauk pauk, sayur-sayur semua. Lepas tu makan sekali je. Ada cili-cili pedas-pedas sikit lah. Ayam ada pedas-pedas. Sambal belacan semua pun sedap betul. Memang nikmat lah makan kan. So makan-makan, tapi lepas tu saya tak ada makan apa-apa langsung. Menjelang sahur saya pun saya cuma makan kurma
saya makan 3 biji kurma, lepas tu minum air, dah itu saja saya punya sahur. So setiap hari daripada first Ramadan sampai sekarang, tapi saya rasa energi tu sentiasa ada. Saya rasa energetik saya boleh buat, tak rasa lapar pun, tak rasa pun haus. Tak, itulah keajaiban. Sebenarnya itulah. Itu pun antara abang pelik juga dulu kan. Abang ingat makan banyak ni, makan banyak baru MBB ajar. Kalau makan banyak ni lagi kuat. Tak, sebenarnya makan sikit ni sebenarnya lagi bertenaga. Betul, macam, betul. Alah puasa. Lepas tu makan sehari sekali lah, omet lah dekat dia. One meal a day lebih kurang. Tapi tengok, energi tu. Sekarang dah pukul 4:30 petang dah. Betul. Mungkin macam orang kata baru makan je tadi. Betul, lagi satu nak share sikit. Sebab masa awal-awal saya kena dulu, saya ingat kena makan on time tau bang. Masa saya kena ni memang saya ingat saya kena makan on time. So saya makan pagi, tengah hari makan lagi, petang saya makan ni. Saya ingat kena sentiasa sumbat. Masa ni kita tak tahu apa. So ingat orang cakap ni angin kau kena make sure letak makanan. So saya pun makan malam makan sampai 12 malam pun makan lagi. Lepas tu makin jahanam bang. Makin jahanam. Yang rasa macam pelik-pelik simptom tu datang balik lah. So baru saya tahu perut pun nak berehat. Usus kita pun nak berehat. Jangan paksa dia. Kecuali korang rasa korang dah betul-betul lapar gila. Betul. Barulah makan kan. Lepas tu bagi dah dia berehat. Janganlah push dia buat kerja. Itu saja sebenarnya. Dan korang akan dapat energi. 12 jam. Nak hadam satu mil. Okey, kita ada soalan lagi satu. Sina Yusof. Kalau soalan kena lah dengan sekarang. Kalau bukan bulan Ramadan, berapa kali makan? Okey, sebelum bulan Ramadan, ni soalan yang best ni. Sebelum bulan Ramadan, saya makan 2 kali sehari saja. Okey, which is breakfast, saya makan. Yes, saya makan 2 kali. Breakfast, of course breakfast, saya akan makan apa yang patut dalam kuantiti yang mengenyangkan juga. Okey, lepas tu menjelang pukul 6, saya rasa saya maksimum makan dalam pukul 6.30 macam tu atau 7. Itulah last saya makan. Pukul 7 tu dah kira dinner saya lah tu. Tapi kuantiti tak adalah banyak mana pun. Kuantiti dalam setengah, kalau nasi pun setengah macam tu je. Tapi kadang-kadang ada masanya sekali sehari bang. Saya pun pelik. Ada masanya sekali sehari saya makan breakfast tu, lepas tu saya makan malam. Saya rasa tak lapar pun, so makan lah sikit-sikit. Makan apa yang patut, ringan-ringan kan. Tapi bukan fast food lah, jangan ringan tu fast food pula. Ringan-ringan tu make sure rata. Contohnya kalau mak masak ayam, masak kicap, rata lah ayam tu. Rata 3 ketul kan makan. Benda-benda macam tu. Itu sebenarnya teknik marketing. Kalau dia ingat disebut makanan ringan, so orang ingat tu memang makan tu ringan lah tak ni. Bukannya pasal ringan tu kita makan kita sihat. No. Betul. Betul. Itu teknik marketing tu janganlah kita ni sangat terpedaya. So maksudnya sekarang tapi dalam MBB ni sebenarnya makan tu kita ikut keperluan badan dan juga kerana badan kita lain-lain kan. Ada orang dia atur walaupun 2 kali makan tu. Orang akan terkejut ni kalau dengar. Tapi don't worry, dalam MBB ni kita ada diet tag. Diet tag ni akan guide kita macam mana nak slowly makan daripada 5 kali, 6 kali sehari tu jatuh ke 2 atau sekali sehari. Dan kita akan rasa lega melakukannya. Kita tak akan rasa terkejut ke apa because dia memang ada proses. Jadi sebenarnya mahal dia kat situlah. Sebenarnya MBB ni mengajar balik manusia makan ikut fitrah yang Tuhan dah tetapkan pada kita. Which is not macam tong sampah lah. Kita bukan tong sampah, kita manusia. Itu tu. Betul bang. Betul. Alright. So, ada soalan lain ke yang ni? Okey, kalau tak ada kita sembang dulu. Sedikit sebanyak bila kita dah tahu masalah itulah apa orang kata yang apa orang kata originated untuk seorang yang muda macam Azhar pun orang kata tiba-tiba boleh melalui satu liku yang teruk. Boleh kata teruk jugalah setahun ya. Bukan mudah lah benda tu nak apa orang kata nak fix. Macam saya 2 tahun. Saya memang tak pernah sakit. So, bila dia sakit, saya rasa macam, masa tak baik lagi ni? 2 bulan, 3 bulan, lagi. Mana ni aku dengar pun sekejap je aku boleh baik. Betul. So, masa tu kita akan start rasa depressed. Kita akan mula rasa tertekan because kita rasa something is wrong dengan kita. No. Bila kita rasa kita tak, orang kata diberi informasi atau maklumat yang betul, kita akan rasa tertekan lah. Of course, masa saya dulu pun macam department hospital dah pergi dah. Mana psychiatric pun dah pergi, ENT pun dah pergi, kardiologi semua dah pergi, ambulans pun dah naik berkali-kali. Tapi masalahnya tak ada siapa yang dapat membantu saya memahami apa yang saya sedang saya lalui, dan apa yang sedang badan saya lalui.
Jadi bila saya dah Faham? tahu, patutlah jadi sini. Ini kau cakap, pergi Bomo cakap lah, kena santau. Kena satu. Ex-girlfriend, ada ex-girlfriend yang awak ni dulu tak layan dah buat awak. Ambul, gila, jenuh buka balik pumbuk. Jenuh lah banyak Jenuh mana ada telefon. Kena cari balik lah, laki lama-lama. Aduh, penat nak mencari siapa lah yang hantar kat aku ni kan. Penat nak mencari. Mana aku tak layan. Okay, anyway. Aduh. Adakah juga maksudnya kalau kata orang dah tak, orang kata apa, orang yang mana yang ada masalah ni, kita harap dia seek help lah daripada orang-orang yang memang dah melalui. Lepas tu nak tanya pengalaman Azhar, kembali pada Azhar. Azhar Osman, sebelum sakit tu actually adakah macam mana perjalanan profession anda? Maksudnya sebelum sakit dan macam mana tempoh sakit yang 1 tahun tu benar-benar mengganggu. Apa bagi tahu sikit, boleh share ke dengan fan-fan apa yang actually you tengah buat tapi terganggu ke, terbantuk ke disebabkan sakit tu? Okay, sebenarnya masa saya kena tu 2019 tu bulan 8 sebenarnya terus terang waktu tu saya ada offer juga, offer untuk berlakon drama waktu saya kena, tapi saya masa tu saya ni sejenis susah nak bagi tahu orang lah saya sakit lah apa benda. Saya bukan jenis yang upload media sosial, tak ada. Saya jenis suka diam. Dan so macam bila ada offer macam tu, saya terpaksa menolak bang. Saya terpaksa menolak, saya bagi alasan kau saya busy lah apalah. Padahal sebenarnya saya tengah seksa ni, menangis ni. Tapi terpaksa menolak, saya tak boleh nak buat apa bang. Saya terpaksa menolak dan menyanyi pun ada juga yang sepatutnya saya rekod tapi langsung tak jadi apa disebabkan saya tengah terganggu dengan masalah saya ni. Okay, jadi pendek kata career sebagai untuk dalam industri tu memang sangat-sangat terganggu. So, especially tahun 2020 memang setahun tu saya bergelumang dengan sakit ni. Adalah sikit-sikit saya buat belakang tabir punya kerja, tapi benda tu still effect juga. Maknanya idea saya tak sampai, nak tolong buat editing apa semua pun tak sampai, idea tak sampai, langsung tak keluar. So Allah tak boleh buat apa. Saya terpaksa berehat juga kat rumah. So benda tu memang sangat-sangat mengganggu kita punya progress dari segi kerja ke, kita punya riadah ke. Kita tak boleh nak beriadah, tak boleh nak apa, nak keluar, nak jogging pun, nak tengok cahaya matahari pun tak nak. Benda-benda macam tu. So memang psikologi ni sangat-sangat terganggu lah dengan benda ni. So which is tak sihat kan bang. Kalau dibiarkan boleh ke arah depression, anxiety. Cuma saya ni nasib baik saya tak sampai ke arah tu disebabkan mungkin ada support daripada kawan-kawan yang sentiasa Azhar jomlah keluar, diorang paksa saya bawa keluar. Kan saya daripada tak nak keluar pun diorang angkut saya keluar lah, distract lah sikit. Okey lah, rasa macam pergi sana pergi sini buat kelakar, gelak. Memang bila balik biasalah tak boleh buat apa. Bila balik seorang-seorang datang balik. Benda macam tu kan. Benda tu so tak boleh nak buat apa. Memang perjalanan akan terganggu. Perjalanan career semua memang terganggu lah. Especially tahun 2020 tu. Aduh, dah dengan pandemik ni lagi apa semua lagi lah kan. Tapi betul. Saya rasa very good timing lah. Pandemik pun dapat berehat sekejap dan recuperate, maknanya dapat heal diri dengan Alhamdulillah sebab Haufai dan MBB semuanya, apa yang lain, ujian yang lain. Dan saya nak bagi tahu, adakah orang kata kemunculan semula ni memang dinanti-nantikan lah. Alhamdulillah lah kot, disebabkan dah sihat. Nak cerita sikit ke apa projek terbaru ni pada fan-fan di luar sana. Dah sihat ni. Okey, itulah masa awal-awal tu sebab kita pun biasalah bila kita dah hilang lama sangat ni, kadang-kadang orang pun dah lupa, orang akan macam tak sedar, ada yang mungkin baru nak kenal kan. So macam benda tu memang berlaku lah. Kita memang akan sentiasa expect benda tu. So kita kena, bila macam saya dah sihat 2021 ni saya kena double effort sikit. So Alhamdulillah macam kawan saya sendiri pun which is Farouk, komposer kepada lagu Ternyata tu, dia tengok saya dah sihat kan, saya rasa saya dah boleh macam aku rasa aku dah sihat, aku dah boleh menyanyi balik kan semua. So macam dia pun offer saya untuk menyanyikan lagu untuk OST drama ni, single Terlalu Lama, dan lagu saya berjudul Ternyata. Terus ini pertama kali bang, ni first time saya rekod balik setelah bertahun-tahun, maksudnya tak masuk studio semua. So ni first time saya masuk studio balik dalam keadaan macam alamak, menggigil, nervous, macam dah lupa kan. Dah menyanyi semua dah lupa macam environment tu kan. Environment semua dah macam ibarat orang yang fresh baru nak bermula daripada zero kan. Tapi saya yang penting saya happy sebab saya sihat. So saya anggap benda tu tak apalah, aku belajar je lah balik kan. Kita bertanya cakap ni macam mana macam tu. So kita Alhamdulillah dapat satu kepuasan balik merekod satu lagu lah, Alhamdulillah kan.
Cuma insyaAllah saya cuma mengharapkan banyak lagi kot. lepas ni lepas ni insyaAllah more to come. So macam harap sokongan daripada semua, dan insyaAllah saya akan make sure diri tu ada balik lah dalam industri hiburan untuk hiburkan anda semua. Macam tu. Yes. Actually itu antara orang kata antara KPI ataupun antara niat saya bila kita bantu orang. Sebenarnya kita rasa macam ada banyak lagi nak bagi dekat luar sana, dekat masyarakat, tapi tak sempat, dia ganggu. Apa sajalah, bukan kata apa pihak sini saja, orang yang memang kerja orang kata apa secara profesional, apa orang kata arkitek, guru ke apa semua, kita tahu dia orang ni banyak sangat nak bagi pada masyarakat. Tapi harap-harapnya selepas orang kata berjaya pulih ni, dapatlah dia orang all out untuk orang kata berjaya, untuk apa orang kata apa, jalani kehidupan. Itu paling penting lah pada family and all that. Rasanya effect pada family macam mana? Sedikit sebanyak Azhar kalau nak cerita. Parents risau ke? Masa saya kena tu, saya ni satu perangai tu bang. Macam saya beritahu tadi, saya sejenis tak suka nak orang tahu. So dekat media sosial pun saya tak post. Even bang, mak dengan ayah saya tak pernah tahu pun saya ada benda ni. Oh my God. Dia tak pernah tahu selama setengah tahun rasanya. Saya bergelumbang kalau dalam bilik tu bang, kalau saya tengah menangis sakit gila ni semua kan. Tapi saya akan make sure bila saya nak turun nak makan ke apa, saya akan memang hilangkan air mata ke apa, saya make sure muka normal. Saya akan turun buat selamba pada tengah sakit ni, tapi saya akan buat mak dah makan ke. Pada tengah sakit ni bang. Saya jenis macam tu. Saya memang jenis macam tu bang. Untuk beberapa tahun yang lepas tu sampailah akhir tahun 2020 tak dapat nak buat apa, bila keluar artikel, bila media keluarkan artikel, baru family saya tahu, sejak bila kau kena benda ni? Yang tadi yang Cosmo tu ke? Yes. Dan banyak lagi artikel lain lah yang media keluarkan, baru diorang tahu tau. Baru diorang tahu. Sebab saya tak suka sebab family saya tapi kalau tahu. Tapi ni artikel yang dah makin sehat lah kira kan? Betul bang. Sebab saya tak nak diorang risau, tu je point dia. Saya tak nak diorang risau. Kadang-kadang kena bagi tahu juga kan. Dia kata apa, kenapa kurung menagih ke apa ke. Betul lah kan. Tapi mak ada pelik lah. Mak cakap kenapa kau ni tak nak makan ni sekarang kan. Lepas tu saya macam tak ada mak, sebab nak diet sikit ni. Sebab kita biasalah kena ni kan, kurus sikit, nak kurus sikit biasalah mak. So macam tu je lah. Tapi sebenarnya sebab sakit kan. Sampailah sekarang ni baru mak tahu. Dah 2021 ni baru family tahu lah. Untuk apa orang kata sebenarnya kita nak betulkan dalam MBB ni, dalam fitrah manusia ni, kita jangan sebenarnya kita nak kurangkan kekerapan makan. Kena faham tu je. Pasal ada nampak kita tengok apa orang kata, ada yang kata makan sikit-sikit, bukan itu cara dia. Kita tak akan dapat sihat kalau tak akan sembuh kalau kita makan kerap dan sikit-sikit. Jangan. Itu saya menjawab kerana saya nampak ada komen-komen yang makan sikit-sikit tapi kerap. Itu bukan cara dia. Dan saya nak beritahu pada orang lain, itu kita orang kata apa, nanti dietitian akan guide sebenarnya makan macam mana yang sebenarnya akan mencepatkan proses heal, dan sebenarnya makan macam mana yang fitrah manusia patut makan. Bukan kerap. Itu paling penting. Bukan kerap. Bukan banyak dan orang kata dan kerap. Dia cuma perlu makan dengan kadar yang mengenyangkan, berselera, paling penting. Masakan mak. Yes, kalau dapat betul. Masakan mak dia. Tapi makan yang mengenyangkan dan untuk boleh bawa. Sebenarnya itu banyaklah kita. Itu memang masa dah nak dirawat, nanti kita sembang lah benda tu kan. So Azhar pun dah faham apa benda yang sebenarnya. Untuk dalam komen saya kena cakap macam tu supaya tak ada yang tinggalkan sesi kita ni dengan orang kata apa, dengan information yang salah. So balik pada tadi, maknanya Azhar ni orang yang keep to himself lah kira. Kalau boleh air mata tu orang lain tak boleh tengok lah. Betul. Saya memang seorang macam tu. Ini bukan anak manja lah kira. Bukan. Sebab saya ni bang, ini lelaki sejati ni. Betul bang. Sebab saya kalau ada problem apa-apa bang, saya tak pernah lah nak tiba-tiba macam upload dekat Instagram ke, bagi tahu ayat panjang-panjang. Saya bukan orang macam tu. Saya kalau ada problem pun saya akan keep it to myself, ataupun saya cari orang paling rapat dengan saya akan bercerita untuk just meluahkan. Itu saja. Macam saya ada macam bakal saya kan. So apa-apa saya akan berkongsi dengan dia lah. Macam tu. Saya jenis bukan suka naikkan ke media sosial, status. Bukan. Saya memang macam tu daripada dulu lah. Itu tak boleh buat apa lah. Sebab tu sakit pun family pun tak tahu. Tapi harapnya lepas ni kena tolonglah. Betul.
create awareness tu, yes. Nampak pun sekarang dah buat kan dengan ni, so maknanya kita dah lalui satu proses tu. Macam saya jugalah, dulu nak explain kat orang pun susah. Tapi bila dah sihat, saya rasa satu tanggungjawab sosial lah. Tanggungjawab kemasyarakatan untuk bantu orang lain, untuk bagi tahu, oh benda ni real. Orang yang kena ni dia tak buat-buat. Bukan semua orang dapat mampu menyimpan macam Azhar simpan. Betul. Orang kata daripada orang lain kan. Betul. Dahsyat tu, daripada family sendiri pun dekat setengah tahun pun tak tahu lagi kan. Legend pun, legend. Saya memang bergantung pada keluarga punya support dan juga inilah kita punya Kak Azmira kita yang kata apa, yang memang banyak bantu, Was yang banyak bantu. Jadi di sana kita ni memang kenalah menjalankan tanggungjawab ni, bagi tahu apa-siapa sajalah masyarakat golongan muda yang dah berumur ke apa, hentikan tabiat pemakanan yang tak berapa orang kata elok ni. Because kita kena faham kualiti makanan yang sedang berlega di sekeliling kita. Ingat kita tak duduk dekat zaman-zaman lama-lama dulu whereby orang kata faktor keuntungan syarikat-syarikat besar menjadi satu orang kata apa, perlumbaan macam sekarang. Betul. Nak untung ni nak kena buat benda ikut kos yang okey, yang murah. Jadi benda murah kita faham, datang dengan kualiti yang rendah. Kualiti rendah, bawa badan pula. Memanglah tak jadi apa lah. So kalau nak makanan yang sedap-sedap, sila ke rumah Azhar dan minta maknya masak dengan memang palu. Sebab apa bang? Sebab saya anggap benda ni macam tanah runtuh tu bang. Kalau contohnya tanah tu memang bermasalah, lepas tu duk kena hujan, tak semestinya esok lusa dia runtuh. Kadang-kadang bertahun-tahun tak runtuh. Tapi kita tak tahu dalam tanah tu tengah macam mana. So macam tu jugalah kita punya pandaman ni. Macam tu, kita duk makan benda-benda yang tak patut ni, kita rasa okey, tapi sebenarnya benda tu tengah bergerak, nak datang. Dia macam Thanos daripada Marvel tu kan, Thanos tu tengah muncul. Dia macam tu. So bila sampai masa dia, Thanos keluar. Buat macam ni, macam-macam hancur. Itulah bahaya. So kena macam mana kena pantang. Ilmu MBB tu dah orang kata dah meresap dalam jiwa dia. Lepas tu lepas tu tak dinafikan macam alhamdulillah, macam saya punya DM selalu juga ada orang bertanya sebab orang nampak saya post semua kan. So banyak bang, sebab tu saya tahu benda ni ramai yang hadap. So ramai kadang-kadang DM saya tanya apa Azhar buat kalau rasa macam ni macam tu kan, apa pemakanan Azhar. So saya banyak berkongsi juga. Macam abang, saya sanggup hantar voice note dekat orang 3 minit pun tak apa. Yang penting diorang dapat ilmu. Saya memang nak, sebab saya tahu kita tahu sakit tu macam mana bang. Kita tak nak orang lain rasa. Kita tak nak orang lain rasa benda tu. So kita bantu. Dan rasanya memang itu satu orang kata apa satu perbuatan yang amat mulia. Because bagi abang pegiat seni ni at the same time sambil dia menghibur, at the same time dia kena bagilah orang kata ilmu apa manfaat yang dia tahu kan. Jadi bagi saya terima kasih sangat Azhar. Itu antara orang kata jariah lah. Jariah. Sama-sama. So kita pun seperti yang dijanjikan live kita ni hanya berlangsung dalam sejam. So now kita dah come out to 58 minutes. Bukanlah kita nak rushing sangat, tapi kita tahulah Azhar pun sibuk nak berbuka puasa dan semua kan lagi. Jadi ada ke apa-apa kata-kata terakhir yang kita tak nak promo sangat, kita ulang balik. Azhar telah orang kata apa, telah melalui satu episod yang agak berliku dalam menangani masalah pengadaman setiap tahun. Alhamdulillah Allah lorongkan, Tuhan lorongkan kita berdua berjumpa dalam di DM di Instagram. Instagram. Ya, daripada situ kita bertemu, alhamdulillah cepat. Orang kata cepat dia punya effect itu. Proses dia amat cepat. Sebenarnya benda produk Hot5 Plus ni dah lama. It's actually 15 tahun dah dalam market. Jadi ramai orang yang cakap, kenapa baru sekarang baru tahu? No, sebenarnya kita orang kata berlandaskan result. Jadi banyak result tu terkumpul. Inilah dia. Orang kata apa, dia letupannya. Dan disebabkan makin ribu yang dapat benefit daripada pengetahuan. Dan juga efek produk-produk yang ada ni lah. Jadi hari ni saya tak nak sembang sangatlah tentang produk tu. Mungkin yang mana berminat boleh orang kata apa, contact direct kita. Betul. So anyway, kata-kata terakhir daripada seorang yang telah berjaya melalui satu fasa yang amat memerikkan, Azhar Osman.
yang memang Yes. kita alu-alukan untuk kembali menyinari apa orang Terima kata kasih. Terima kasih. seni kita kan. Because InsyaAllah, I know insyaAllah. you're young, you have so Okay. many talents and you can orang kata pun boleh contribute lebih banyak lagi. Okay. InsyaAllah. So apa dia yang nak sampai kepada fans you, pada orang-orang yang menonton, yang apa orang kata masyarakat yang mungkin tengah struggle or akan struggle masih Betul. lagi dengan rutin Betul. yang tidak menyihatkan ni, Sama. silakan Azhar Osman. Okey, first kali saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang sentiasa menyokong saya waktu saya sakit, waktu saya memang berliku-liku lah cabaran dia tahun lepas, 2 tahun lepas kan. So terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan saya, sokong daripada belakang. Thank you so much korang, memang saya takkan lupa jasa korang yang sentiasa ada. Dan juga saya ingin nasihatkan kepada semua, which is apa yang berlaku kat saya ni bukanlah dongengan, bukannya tipu, benda ni memang fakta, memang real dan saya telah pun bergelumang dengan saya rasa antara benda paling sakit dalam dunia pernah saya hadap, which is satu badan ni, segala anggota saya rasa sakit. Benda tu bukan tipu dan rasa memang satu simptom, rasa esok macam nak mati. Memang dah, tangan tu dah siap nak tulis surat wasiat je, cuma nasib baik tak tertulis. Tu je. So jangan buat main benda ni, kita tak tahu bila masa benda ni akan attack. So jaga pemakanan daripada sekarang. Make sure makan secara sihat. Walaupun korang tengah sihat sekarang, tapi tolong kalau nak makan benda-benda yang tak patut, sekali-sekala tak apa, tak ada masalah. Tapi make sure korang makan lebih kepada barang-barang yang organik, makanan-makanan yang organik, yang bukan chemical. Sebab chemical ni nama pun kimia. Kimia apa yang boleh bagi badan sihat? Tak ada. Kimia semua merosakkan badan. So itu je yang korang kena ingat. Dan juga walau macam mana pun korang kena amalkan yang mana kena, yang mana tengah kena sekarang ni, tolong percaya sangat cakap saya, korang kena try Hawfai dan contact lah contohnya tuan seperti Tuan Adib kita yang sentiasa membantu daripada atas. Korang ganggu Adib ni pukul 4 pagi pun tak apa. Selagi dia tak tidur mesti dia akan layan je. Memang kau voice note 5 minit pun dia bagi. So dia tak kena ilmu. So korang jangan lepaskan peluang macam ni. Kita kena sama-sama sihat. Alright. Okey, terima kasih banyak. Sekali lagi kami di Hawfai MBB dan Hawfai Plus orang kata mendoakan yang terbaik untuk Azhar. Kita masih akan jadi satu family. Bagi saya, siapa yang dah pernah kena masalah padaman dan masuk ke dalam orang kata family MBB ni akan terus akan jadi brothers and sisters lah. Kita akan support kalau mana yang boleh. Dan ada yang kadang-kadang dah pergi menerawang jauh, kembali datang. Betul. Alasan kembali tadi. So anyway, kami sini terima kasih balik pada kembali Azhar Osman sudi meluangkan masa yang amat berharga bagi kami untuk menyampaikan kesedaran ni pada orang luar di sana. Kita tinggalkan fan semua dengan sedikit klip daripada lagu Ternyata. Sila support Azhar Osman di mana dia telah melakukan yang terbaik dalam bangkit semula dari sakit. Itulah title kita. Macam mana fighter dia mendiamkan segala kesengsaraan dan akhirnya orang kata berjaya menemui orang kata cahaya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Okey. Di sini terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan jumpa hari-hari. Confirm bang. Saya akan kacau bang. Confirm saya kacau. Sorry. Dah kurang dah kacau. Lepas tu dah makin sihat. Okey. So di sini. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada semua. Harap terhibur dengan MB Ternyata. Terima kasih banyak-banyak.